Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj dua peristiwa yang berbeza. Kadang kita akan cakap satu, dia dua peristiwa yang berbeza. Isra peristiwa lain, Mi'raj peristiwa lain. Okey tuan ya. So kita memang mesti asingkan. Ada satu namanya peristiwa Isra, ada namanya satu peristiwa Mi'raj. Kenapa kita asingkan? Sebab Isra artinya ialah perjalanan pada malam hari. Orang kalau berjalan pada malam hari dengan perjalanan yang panjang, itu namanya Isra. Okey tuan ya, dia jalan malam hari, jalan ni maknanya dia pergi, travel pada malam hari, ini namanya Isra. Mi'raj artinya ialah naik tangga. Makanya Isra Nabi tadi ialah berpindahnya Nabi, berjalannya Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis pada waktu malam. Ini mana Isra. Mi'raj naiknya Nabi dari Baitul Maqdis ke Baitul Ma'mur ataupun ke Kaabah yang ada di langit ketujuh tempat malaikat tawaf. Ini Mi'raj. Okey tuan. Isra, orang yang menafikan kejadian Isra, hukumnya kafir. Ingat tuan ya, kalau ada orang Islam dia tak percaya dengan Isra Nabi, tak percaya, dia cakap tak logik, apa hukum dia? Kafir. Kita tak boleh. Faham tuan ya? Ini kita mesti cakap macam ni. Dan kafir ni, kadang orang marah dengan saya tuan. Kafir ni nama yang Allah bagi tuan. Sebaik-baik nama kepada orang yang tidak beriman pada Allah, namanya kafir. Faham tu? Jadi dia tak boleh dirubah. Statement orang sekarang dirubah tuan. Non-Muslim, jangan panggil kafir Ustaz. Sakit hati orang ni, kita panggil dia non-Muslim. Faham tuan ya? Bumi putra, non bumi putra. Okey tuan ya. Islam non muslim, non Islam. Tak tuan, kafir ni, ini nama Allah yang paling lembut. Dia tak boleh diubah. Okey tuan ya. Allahumma beza dia. Beza dia tuan. Jangan nanti kalau kita pergi ke kedai mamak, nampak orang India tu dia pelayan tuan, kita kata kafir sini kau dulu. Jangan tuan. Ini tak boleh. Tapi kafir gelaran yang terbaik yang Allah bagi kepada orang yang tidak beriman. Nama dia kafir. Kadang ada orang cakap saya, Ustaz, apa dia? Ustaz ni jangan keras-keras sangat kalau kuliah ni, jangan cakap kafir besar-besar. Saya tanya dia, jadi saya panggil apa? Panggil dia lah kalau orang tak beriman ni non-Muslim. Saya kata dengan dia, imam siapa nanti? Imam ni Ustaz. Okey, nanti apa kata lepas kita kuliah, solat Isya, apa kata Ustaz baca surat non-Islam. Ada ke surat non-Islam tak? Apa tak ada? Mana? Kuliah ayyuhan non-Islam. Faham tu tuan? Nampak tak kafir Ustaz? Dah. Kata di kafir ni sesuatu yang tak tuan. Makanya kafir itu memang nama bagi orang yang bukan Islam. Dah. Dan satu yang saya nak bagi tahu, bila kita Islam, kita mesti beriktikad yang masuk syurga tu hanya orang Islam sahaja. Dan ini bukan radikal. Ingat tuan ya. Jadi kita kalau katakan orang bukan Islam, dia tak masuk syurga. Kita tak boleh katakan semua agama menuju kepada Tuhan yang sama. Tak boleh. Ini i'tikad yang boleh menjatuhkan kita kepada kesyirikan, kekafiran tuan. Muamalat dengan mereka seperti biasa. Muamalat jual beli. Nabi pun muamalat seperti saya bagi tahu tuan. Nabi gunakan dinar Rom, Nabi gunakan dirham Rom, muamalat tak ada masalah. Tapi dalam segi akidah, kita mesti yakin yang agama yang diterima Allah yang masuk syurga tu hanya orang Islam sahaja. Syurga tu dia tak ada syurga orang Hindu, syurga orang Cina, syurga orang Buddha, tak ada tuan.
Yang ada tu hanya syurga orang Islam sahaja. Faham tak? Ni i'tiqad, ni akidah yang kita mesti tanamkan dalam hati kita. Allahumma, beza dia toleransi ataupun tolak ansur di dalam umat beragama mengatakan bahawa mereka menjalankan agama mereka, kita jalan agama kita. Cuman dari kecil kita mesti ajarkan kepada anak kita, bukan ajarkan mereka untuk radikal, bukan. Tapi ajarkan kepada mereka yang Islam agama yang paling betul dan tidak ada agama yang betul selain Islam. Jadi orang yang menafikan Isra hukumnya kafir, tuan. Orang yang menafikan Mi'raj hukumnya fasik. Beza, tuan ya. Jadi kalau dia menafikan Isra dan Mi'raj, kafir. Kenapa? Sebab ada Isra dalam dia. Tapi tak, saya Isra percaya yang Nabi pergi daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Tapi macam mana pula logik Nabi pergi dari Baitul Maqdis ke langit ke-7? Kenapa tak percaya? Lah, zaman dulu Air Asia tak ada. Nak pergi ke awan ni tuan perlu Air Asia. Air Asia ni everyone can fly. Macam Bang Wan daripada Kuching, ni Air Asia. Entah ya entah tidak. Itu Bang Wan. Ala kulli hal, tuan-tuan, orang yang menafikan Mi'raj hukumnya fasik. Apa itu fasik? Fasik ni kata dia tingkatan terakhir sebelum kekafiran. Bukan munafik tingkatan terakhir, tuan ya. Islam, orang yang betul-betul beramal, orang Islam biasanya apa Ustaz? Biasalah sembahyang, dia tak adalah beramal sangat. Orang Islam yang buat maksiat, orang fasik, kafir, baru munafik. Munafik ni paling terakhir, tuan. Munafik ni paling terakhir. Dia jangan kata Islam, munafik, kafir. Bukan, salah. Islam, fasik ni dah dekat dengan kafir, sikit lagi. Baru namanya kafir, baru munafik. Fasik ni tuan, orang yang betul-betul buat maksiat, yang tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi, faham tuan, dan sumpah dia tak diterima. Makanya baru-baru ni ada orang kirim saya video. Ustaz, betul tak video ni? Apa video tu? Saya tengok tuan. Dia kata, kalau orang tu pakai seluar pendek lebih 3 kali, maka dia tidak boleh jadi wali ketika menikahkan anaknya. Betul? Kenapa? Sebab sekali dia pakai seluar pendek, dosa besar. 2 kali dosa besar. 3 kali buat dosa besar berturut-turut, jatuh kepada fasik. Dan fasik tak boleh menjadi wali. Saya kata dengan orang tu, kenapa tuan takut sangat dengan benda ni? Kata dia, sebab Ustaz, dulu waktu masa zaman jahiliyah, kata dia, oh jahiliyah tuan, apa dia? Saya pakai seluar pendek dan sekarang 8 anak saya dah kahwinkan. Apa hukum 8 anak saya ni? Kata dia fasik, tak boleh jadi wali. Faham tak? Jadi apa hukum 8 orang menikah ni tuan? Kalau kita katakan kewalian dia tidak sah sebab dia pakai seluar pendek, saya tak tahu apa sebetulnya motif orang suka pakai seluar pendek, saya pun tak faham. Faham tu tuan ya? Entahlah, mungkin kerana jogging ke apa segala macam, Allah alam lah. 8 orang yang dia kahwinkan ni, ketika tu dia masih hari-hari pakai seluar pendek. Apa hukum ni tuan? Apa hukum anak dia kahwin tu? Anak dia kahwin tu dah ada anak pula dah. Dia pun dah cemas tuan. Jadi macam mana Ustaz? Betul tak betul? Saya tanya dengan dia, tuan, waktu tuan kahwinkan 8 anak tu, waktu tuan nikahkan, tuan jadi wali, tuan nikahkan tu pakai seluar pendek ke seluar panjang? Anda ni? Alah mas, takkanlah saya nikahkan pakai seluar pendek, salah nikahnya, susah pula. Jadi Ustaz, apa makna ni? Betul. Dia macam ni cerita dia tuan. Salah satu syarat wali dan saksi dalam menikah, kata dia tidak boleh fasik. Jadi saya cakap, kalau nak ambil orang jadi saksi, cari orang yang beragama, yang kita nampak dia tu beriman, bertakwa. Jangan cari orang-orang ini. Kenapa? Kita nak saksi nikah anak kita ni betul-betul sah dalam agama. Kenapa betul-betul sah? Dia tak boleh fasik. Tak boleh fasik. Dah. Memang betul, tak boleh fasik untuk wali dan juga saksi. Cuma, tu saya cakap tadi, cuma kita nak takrifkan apa makna fasik. Apa makna fasik? Okey, fasik orang yang selalu buat maksiat, dosa besar, atau selalu buat dosa kecil. Ini namanya fasik. Dalam hukum kita fasik. Jadi Ustaz, yang saya pakai seluar pendek setiap hari kemudian saya nikahkan, makanya Tuk Kadi
setiap kali sebelum menikahkan, dia ajak kita apa tuan? Lepas dia khutbah nikah ni, dia katakan insyaAllah kita nak nikahkan ni, marilah kita bersama-sama untuk istighfar. Astaghfirullahalazim. Kenapa Ustaz? Karena menurut pendapat ulama Syafi'iyah kita, dengan istighfarnya dia sebelum akad nikah sudah menghilangkan kefasikan dari dirinya. Tak kisah lepas dia akad nikah tu dia pakai lagi seluar pendek tu, dia punya hal lah pada saya. Lepas akad nikah kenduri, bapak mentua dia pakai seluar pendek. Suka sangat seluar pendek, macam mana? Faham tuan-tuan kan? Tak kisah, janji waktu nikah tu dia dah baca istighfar, dah jatuh. Kenapa? Istighfar menjatuhkan kefasikan seseorang menurut mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau tak solat, kita ambil jadi wali dengan macam mana? Kalau pendek boleh lah. Kalau memang tak solat, macam mana wali? Okey, kalau dia tak solat tuan. Ini lagi hardcore tuan, tak solat. Faham tuan? Orang yang tak solat ni tuan, dia tak boleh jatuh kafir tuan, yang tetap fasik. Ingat tu. Jangan hukumkan orang yang tak solat Jumaat 3 kali kafir, tak ada. Yang tak solat jatuh kafir tu kalau dalam hatinya tidak mewajibkan solat, tu je. Tak, memang orang tahu dia tak solat. Tapi ada pula orang salah tak tahu. Ambil jadi wali pula. Ambil jadi wali lah. Okey. Tu saya tadi. Orang tak solat ni dia jatuh fasik. Kita dah tahu dia tak solat, kita jadikan dia wali. Apa hukum dia? Apakah jatuh kefasikannya dengan istighfar? Okey tuan ya. Bapak istighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi wali ke? Boleh. Maka kata ulama kita, kalaupun ada pertentangan mengatakan tidak jatuh kefasikannya sebab dia tidak solat dengan istighfar. Okey tuan ya, sebab pendapat pertama kata tadi kalau dia istighfar dah jatuh fasik dia, jatuh dah. Dah jatuh. Mana jatuh ni dia seakan-akan dia bersih, macam baby. Dia dah boleh untuk jadi wali. Okey tu. Tak, saya tak setuju pendapat ustaz. Sedap sangat dia tak sembahyang tiba-tiba istighfar dia jadi wali. Tak. Kalau ni saya cakap tuan ya, ada pendapat yang menentang pendapat mengatakan dengan istighfar tak jatuh kefasikan. Ada pendapat dalam mazhab kita mengatakan fasik boleh jadi wali selama tidak dia kafir, selama dia masih Islam. Okey tuan ya. So tuan ada dua pilihan. Kalau orang tanya nanti ada dua pilihan. Memang sebaiknya janganlah nanti dia, walaupun dia bapak dia. Ni tu. Tahu dia bapak dia ni segala macam. Contohlah anak dia tahu bapak dia waktu nak nikahkan untuk gadi apa dia? Minta wakil dari dia. Itu sebaiknya. Makanya sekarang orang banyak wakil kan tuan. Memang betul yang afdal menikahkan anak tu bapak dia, betul. Tapi kalau bapak dia merasa tak layak, lebih baik nikahkan dengan tuk gadi tu. Maksud wakilkan dengan tuk gadi tu. Suruh tuk gadi yang nikahkan anak dia supaya kesahihan dia tu tak menjadi perdebatan. Faham tu tuan ya? Supaya jadi perdebatan. Nanti dah besar, dah punya anak sekarang, anak dia pula macam syaitan, nanti suami dia perlu kutuk dia. Tengoklah tu kan, sebab bapak kau dulu tak sembahyang nikahkan kita, dapat anak macam ni. Takut. Dah, kalau tu saya cakap tadi, dengan istighfar, pendapat ulama kita kata, dengan istighfar menjatuhkan kefasikan apapun dosa dia. Maknanya istighfar dia sebelum akad nikah, dia dah macam baby putih, dia dah boleh untuk nikahkan anak dia. Oh, saya tak setuju. Kenapa? Sedap sangat tak sembahyang dengan istighfar jatuh. Kalaupun orang tak setuju dengan pendapat ni, lari pendapat kedua, mengatakan selagi dia Islam, dia boleh menikahkan. Dah, itu pendapat yang paling mudah dalam mazhab kita. Okey tuan ya. Itu dia pendapat yang paling mudah. Makanya banyak orang sekarang dia wakilkan nikah dia kepada orang lain. Okey tuan ya, untuk mengatakan kesahihan dia supaya jangan dipertikaikan. Ini hukum fasik tuan. Jadi orang yang fasik memang betul orang pakai seluar pendek ni fasik. Orang yang kata orang tu yang selalu berbuat maksiat. Makanya kefasikan ni benda yang tak boleh untuk dielakkan sekarang. Nak cari betul-betul wali tu, kata dia sekarang kita tak boleh dah. Faham tuan ya? Benda-benda ni kata dia susah nak dicari dan susah betul mencari orang yang seperti ini. Taib, ala kulli hal. Jadi tuan, orang yang tak percaya Mi'raj, hukum dia fasik.
Ketika orang tanya, kenapa Ustaz? Orang tak percaya Isra, kafir. Orang tak percaya Mi'raj, fasik. Oke, tanya. Sebab kalau kita katakan yang fasik semua ni tak boleh nak jadi wali, orang yang merokok selalu hukumnya fasik kan? Minta maaf kalau ada perokok sini tuan. Ini memang ini dalam kitab kata. Faham tu? Yang hari-hari kerja dia merokok. Kenapa? Karena kata dia hari-hari buat perkara yang lalai. Perkara yang lalai. Merokok ni perkara lalai tuan. Tapi itu pun masih perdebatan. Saya tuan baru ni balik dari Surabaya sebab saya ada satu hadir khataman tuan dekat Surabaya. Khataman lah, khataman santri. Okey tuan, saya duduklah sini. Sini ada pentas besar. Yang khataman pula santri perempuan. Faham tu tuan? Seorang sebelah saya, Ustaz pilih satu. Saya fikir dia pilih apa? Macam pilih ikan je. Masalah dia cakap pilih satu, sebelah kanan isteri saya tuan. Cakap macam-macam dia cakap dia. Kalau nak suruh pilih belakang. Jawa. Salah ke Ustaz? Ada orang kata saya tak patutlah letak santri perempuan. Tuan, ni budaya dia orangnya kacau. Faham tuan? Di Jawa ni tuan masih banyak budaya tuan yang kita nak susah untuk elakkan. Karena di sana ni tuan kejawen dia tinggi. Sehingga waktu Wali Songo masukkan Islam tu, dia perlu dengan hikmah yang besar. Dia orang duduk, laki perempuan campur je. Janji jangan sentuh. Kalau saya macam tu. Janji jangan peluk-pelukan. Janji jangan sentuh. Faham tak? Ni makanya sebagian orang kadang dia komplain saya. Tengok tu Jawa, tak warak ni segala macam. Tengok kiai dengan buknya segala. Tuan tahu tak dulu ulama kita nak masukkan Islam di Jawa ni macam mana? Dalam satu buku tuan diiktirafkan masuknya Islam ke Jawa ini salah satu masuknya Islam yang terbaik yang terjadi dalam sejarah. Kenapa? Sebab tak ada darah yang jatuh, tak ada pedang yang keluar. Okey, tuan tengok Andalusia dekat Spain. Macam mana Islam masuk ke sana? Pedang. Tuan tengok dengan Maroko sana. Macam mana Ziyad bin Tariq masukkan sana? Tariq bin Ziyad masukkan di sana? Darah. Farsi macam mana masuk? Pedang. Rom macam mana masuk? Darah. Nusantara kita macam mana masuk? Tak ada darah, tak ada pedang. Zaman beratus tahun. Okey. Okey. Orang Malaysia memang kita memang macam tu. Tapi level dia kenapa tak? Tu jangan cari alasan. Okey. Tapi dulu dah tak Islam dah bertahun. Okey. Pertanyaan saya, apakah dia buat maksiat? Buat maksiat? Ya, kalau dia sambil situ insya-Allah kita khataman. Lepas khataman dia buat dangdut. Yang satu pula menyanyi depan tu. Ini maksiat. Tak boleh buat apa? Ini maksiat tuan. Tapi apakah dia buat maksiat? Okey, saya nak kesempurnaan Ustaz. Dalam Islam, perempuan mesti diasingkan. Okey, saya bagi tahu je tuan satu perkara. Nabi lepas Fatul Mekah, apa makna Fatul Mekah? Apa makna Fatul Mekah tuan? Maknanya Nabi menang pilihan raya. Maknanya Nabi mentadbir. Maknanya pentadbiran bawah Nabi. Apa Nabi tak buat? Okey tuan ya. Selalu saya bawa hadis ni dengan tuan. Tuan pun dah hafal mungkin hadis ni. Apa kata Sayyidina Aisyah kepada Nabi? Ya Rasulullah, kita dah pegang Mekah ni, kita dah jadi pentadbir ni. Orang kafir dah tak ada apa. Orang Mekah lagi tuan, salah-salah kita bunuh sekali. Jadi macam mana? Apa kata kita balikkan bangunan Kaabah ni seperti bangunan di zaman ayah kamu Nabi Ibrahim? Okey tuan ya. Apakah Kaabah tu salah? Tak salah. Kenapa? Karena yang penting dari Kaabah tapak dia. Ingat tuan ya, yang penting daripada Kaabah tapak dia, bukan bentuk bangunan dia. Kenapa? Karena yang kita pusing daripada Kaabah ni bukan kotak tu tuan. Yang kita pusing tu tapak Kaabah tu. Kenapa macam tu? Tuan tengok yang setengah daripada Hijr Ismail tu, ada bangunan ke tak ada bangunan? Tak ada. Tapi kita pusing juga. Apa dalil dia? Dalil mengatakan yang kita tawaf ni tapak dia, bukan bangunan. Bangunan tak wujud pun kita tawaf tapak dia. Dah, dia ada kotak macam ni, petak macam ni tuan. Setengah Hijr Ismail dia tak bangun apa-apa. Zaman Nabi Ibrahim dulu, setengah ni dia ada bangunan. Nabi datang masuk perintah Mekah, dia dah taklukkan Mekah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, cubalah.
Ubahlah. Kita dah kuasa dah. Tak perlu takut dengan orang. Kalau orang menentang, kita bunuh aja. Apa kata Rasulullah tuan? Kata Rasulullah, ya Aisyah, inna qaumuka qaruba ahdin bil Islam. Aisyah, sabar dulu. Kenapa sabar? Sebab kaum kau ni masih baru masuk Islam. Okey, dalil sini yang saya boleh ambil. Sebentar, saya tak habis lagi cerita ni. Ialah Nabi, walaupun itu kesempurnaan di dalam agama, tapi kesempurnaan yang tidak berhubungan dengan pahala tuan ya, kesempurnaan dalam adab dan etika. Tapi Nabi meraihkan budaya yang terjadi di zaman orang kafir tersebut. Ustaz, zaman tu memang betul lah, Nabi pun kata memang masuk baru Islam segala macam. Sekarang kenapa tak ubah lagi? Ubahlah sekarang. Raja Saudi boleh je ubah. Dah 1400 tahun pun tak ada ulama ke duduk sana. Ulama satu dunia tak protes ke, tak komplain ke? Sebab ulama kita faham ialah benda ni hanya untuk satu kesempurnaan secara adab dan etika. Dia tak ada hubungan dengan kesempurnaan agama. Faham tuan ya? Dah. Jadi kalau kita kata betul lah, itu zaman dulu Wali Songo, kenapa sekarang kita tak ubah? Ulama kita dah cuba mengubah. Tapi kalau memang orang kampung masih macam tu, okey tuan ya, dia masih contohlah. Yang saya katakan duduk bercampur ni bukan bermakna laki perempuan pegang tangan, bukan. Daripada kursi yang banyak duduk ni, ada laki, ada perempuan, tu je lah. Itu pun sekarang dah alhamdulillah, yang perempuan muda ke belakang, yang di depan yang nenek-nenek tua aja. Okey, tanya dengan kiai sana. Kiai tak merubah ke? Dia kata merubah. Tapi apakah tunggu berubah semua baru kita buat semua ni? Faham tuan kan maksud saya? Bukan saya katakan saya tak nak apa segala, bukan. Sebab kalau seandainya perkara tu pun wujud, perempuan macam ni tuan, kita tak bolehkan untuk sembahyang. Tuan pergi negara Arab, ada perempuan sembahyang? Tak ada. Sebab perempuan sembahyang kat rumah. Kenapa kita tak ubah dari surau kita ni sekarang? Besok kita rantik tuan pengurusi, perempuan dilarang sembahyang di surau. Macam mana tuan? Tak boleh. Selama tak buat maksiat. Pada saya macam tu je. Makanya orang dakwah tuan, sehebat apapun orang tabligh ni, dulu saya datang, hebat dia ni. Dia alim, ulama, maulana, mau lari, mau nikah, semua mau dia tuan. Datang dia tabligh, datang dia tidur 3 hari, dia ada keluar 3 hari, yang 3 tuan. Imam dia ni baca Fatihah pun suara dia ya Allah sengau tuan. Tapi adab yang diajarkan apa? Jangan biar dia imam. Kenapa? Itu orang tempatan. Jangan kacau dia. Jangan rasa aku ni maulana ni. Saya pun kalau kuliah, kalau ada imam yang nak maju, imam. Saya memang mundur. Saya cakap tak, saya bukan orang tempatan di sini. Kenapa? Meraihkan budaya selama tidak jatuh kepada. Tapi mereka ada ubah. Ada. Walaupun sikit demi sedikit. Nak mengubah tu bukan mudah. Faham tuan? Yang susah tu ialah mengubah ideologi manusia. Ni susah tuan. Mengubah mengubah sistem hidup manusia. Ni susah tuan. Makanya ketika agama Islam ni datang, yang penting dia masuk Islam dulu. Dah tu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam, tapi aku tak nak berhenti berzina, tak nak berhenti minum khamar, tak nak berhenti berjudi. Apa jawaban Nabi tuan? Nabi kata, kalau macam tu kau pergi je lah, buat apa nak masuk Islam? Nah, Nabi kata, masuk Islam. Masuk Islam dulu. Dah. Lepas masuk Islam tadi, Nabi pun cerita macam mana kalau seandainya dizinakan mak kamu, bawa sampai ke akhir dia bertaubat. Toy, kalau dia tak bertaubat, dah masuk Islam juga. Macam mana? Nabi akan ikutkan hukum Islam. Faham tuan kan? Makanya itu saya cakap tadi tuan, berdakwah ni dengan real keadaan sekarang, memang betul mesti ada orang seperti Sayyidina Umar, mesti ada orang seperti Sayyidina Abu Bakar. Kita tak nafikan tuan. Jangan semua macam Sayyidina Abu Bakar, tak boleh. Tapi jangan semua seperti Sayyidina Umar. Cuma yang saya dampak macam satu kehebatan ialah macam mana Wali Songo boleh masukkan Islam tanpa ada satu peperangan. Dia taklukkan Islam. Asal mula Islam dekat Melayu kita pun dari Wali Songo. Daripada Jawa dia lari ke sana, dia lari semua, dan baru Islam semua ni. Ulama pun dari sana. Yang saya itu saya cakap tadi, isteri saya pun jadi macam, macam mana ni segala macam babu. Macam ni lah tuan. Bila duduk, dia bagilah kotak makan.
kotak tuan, sambil tengok dia orang khataman. Kalau kita dalam kotak ni ada kek, ada air, ya kan? Ada dalam kotak dia betul tuan, saya buka lah nak makan. Ada roti, wah okey. Air pun. Bawah dia ada harta karun tuan. Apa harta karunnya? Satu kotak rokok. Saya kat isteri saya, on tak? Kata isteri saya, kalau saya abang on, saya on gitu. Jangan nak on berdua pula, jangan. Kan? Dia orang semua berasap semua. Tuan belum lagi pergi. Itu saya cakap tadi, kalau tuan pergi, cuba nanti keluar ke tabligh ke apa segala macam, atau tuan melawat ke dekat surau dia orang, kalau ada ceramah, Pak Kiai nak ceramah, okey, dia orang pun mulai tuan duduk-duduk tepi dinding ni. Okey tuan ya. Apa yang dia orang bagikan tu? Tempat abu rokok tu lah. Mulailah merokok sama-sama. Pak Yai tengah, faham tu? Pak Yai tengah ceramah ni. Untung Pak Yai dia tak merokok sekali dalam ceramah tu. Kita nak kata apa dengan dia? Tak boleh merokok ni. Jangan dia. Ini kita tengah ceramah. Pelan-pelan. Dulu banyak, sekarang mulai sikit. Tapi nak menghilangkan ni bukan setahun dua. Makanya ulama akan bagi tahu, nak merubah kepada kebaikan lama, tapi nak merubah kepada keburukan sebentar. Contoh dia, Kamal Atatürk nak ubah Turki itu tuan dalam masa 40 tahun, saya tahu. Habis semua dah. Habis semua. Tapi nak merubah kebaikan tuan dari zaman Nabi sampai hari ini tuan, tengok belum berubah lagi kebaikan semua. Faham tu tuan? Makanya dalam dakwah tu Allah katakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panggillah mereka dengan hikmah. Hikmah ni kata dia, kita tak ikut apa yang mereka nak semua, tapi paling tidak kita buat strategi macam mana dia boleh ikut. Makanya ketika Wali Songo datang sana tuan, dia orang nampak, dia orang main wayang. Cuman wayang dulu berbentuk patung. So Wali Songo kata ni tak boleh jadi. Kenapa? Sebab patung perkara yang diharamkan, dilarang. Dia orang dulu suka budaya-budaya tuan, seni-seni. Di rumah dia orang patung. Apa yang Wali Songo boleh buat? Akhirnya yang sekarang ada dekat rumah dia orang tak patung utuh, walaupun masih ada, tapi kebanyakan dah tak patung. Apa yang mereka letak? Ni kepala aja, topeng ni. Patung topeng ni letak tuan. Apa hukum patung topeng? Menurut pendapat ulama kita, kalau ada patung yang seandainya kita bagi ruh ke dalam patung tadi boleh hidup, haram. Kalau kita bagi ruh tak haram, tak boleh hidup, haram, tak haram. Contoh dia, ada kepala patung aja. Kalau kepala patung ni kita bagi ruh, boleh hidup tak? Ni kepala aja ni patung dia, bagi ruh boleh hidup? Tak boleh. Mana tak haram? Mana tak haram dia? Ni pendapat kita. Memang ada ulama yang mengatakan strict, kata tak kisah boleh hidup ke tak boleh hidup ke, janji patung haram. Kalau macam tu saya cakap cerita hari itu, hukum perempuan bersafar sendiri sampai hari ini kita boleh katakan haram. Hadis Nabi jelas katakan la yusafirna ahaduhunna illa ma'adhi mahrama. Tak boleh seorang perempuan untuk bermusafir sendiri kecuali dengan mahram dia. Hukumnya jangan ubah lah. Kalau ikut betul-betul strict dia punya hadis ni. Makanya ulama kita ikut, ada pendapat kata kalau patung tadi hanya berbentuk sebuah anggota badan yang kalau kita tiupkan ruh dia tak boleh hidup. Patung dia tinggal kepala aja sekarang tuan. Faham tu tuannya? Kepala patung aja situ. Tiup ruh boleh hidup? Tak boleh hidup. So patung ni tak haram. Ni tak haram. Okey tuannya? Wayang kulit dulu berbentuk patung, jirim ni berbentuk tubuh patung. Sampai sana Wali Songo tengok, oh ni tak boleh jadi ni. Apa dia cakap? Kita tetap main juga, tapi dia kecilkan. Daripada berbentuk patung dia kecilkan jadi selembar itu apa nama dia itu, sehelai sahaja. Apa hukum sehelai ini? Tak haram dah. Dia ubah muka dia, hidung dia panjang lah, telinga dia besar, gigi dia keluar. Mana ada bentuk manusia macam tu? Tak haram. So itu saya cakap tadi, perlunya dakwah dalam perkara yang hikmah. Seboleh mungkin kita buat. Makanya kata dia atasyaddud lin nafsi. Kalau kita nak betul-betul keraskan diri kita. Saya tak nak bercampur dengan lelaki perempuan. Kalau saya buat majlis saya tak buat macam tu. Boleh. Tapi dengan masyarakat kita mesti Okey tuannya, itu sedikit apa. Faham tu tuan? Cuma tu saya cakap tadi, merokok tadi itu. Sebagian ulama kata dia boleh fasik tuan. Kalau dekat sana tuan, kiai pun merokok, takkan kita katakan kiai pun fasik kan tuan. Ala kulli hal, kata dia fasik boleh jatuh dengan istighfar. Okey tuan ya.
Tapi sebaiknya kalau orang tanya saya, Ustaz, apa dia? Sayakah yang walikan atau saya bagi Tuk Kadi ini? Tuk Kadi ini pun 2 kali 5 dengan saya. Paham tu tuan? Kenapa? Tuk Kadi ini kata dia pun cukur janggut. Sebab cukur janggut, kalau tuan tanya orang Saudi, cukur janggut ni tuan, fasik tuan. Bukan potong janggut, cukur janggut. Faham tu? Tapi ulama kita ada pendapat kata dia tak fasik. Dia bukan fasik. Faham tu tuan? Ada hadis yang pasal janggut. Dia rasa ada hadis yang Nabi dia tempat senyum. Dia potong dia punya sikit hilang tu, tapi dah masak. Tapi kenapa tak pakai hadis tu? Dia macam ni tuan. Tidak ada hadis mengatakan Nabi membolehkan untuk mencukur janggut. Yang ada riwayat mengatakan Ibnu Umar akan potong dia punya janggut bila lebih daripada segenggam. Ini ada hadis dia. Ibnu Umar, sahabat Nabi, dia akan potong janggut dia apabila lebih daripada segenggam. Lebih segenggam dia dipotong. Tapi tak ada hadis mengatakan Nabi membolehkan cukur janggut. Bahkan hadis mengatakan Nabi suruh untuk pelihara janggut. Hadis Yang saya tadi baca tu, Ustaz. dia tak habis lagi. Dia masa dia wuduk, jangan dia sikit, dia Rasulullah tengok, Rasulullah senyum. Lepas tu dia balik, dia potong. Potong tu ada Lepas hadis. tu balik, Rasulullah balik, Rasulullah marah kat dia. Kenapa kau potong? Baru saya tengok Rasulullah ketawa. Aku tahu sebab aku tengok bila kau ambil wuduk, malaikat tu apa ni? Bergantung-gantung di janggut tu. Jadi maksudnya, bukan Rasulullah suruh potong janggut. Itu saya kata tadi tak. Saya nak dari awal dulu tuan. Ceritanya saya tahu tuan, okey? Dari awal dia saya nak bagi tahu tidak ada hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah membolehkan untuk mencukur janggut. Ini pertama dalam fikiran kita. Yang ada hadis mengatakan Ibnu Umar potong janggut selebih daripada segenggam. Yang ada hadis mengatakan Rasulullah suruh tinggalkan janggut seperti mana dan panjangkan. Dah. Ini asal hadis dia. Okey. Kemudian datang hadis tadi. Saya ambillah kutip. Dia banyak hadis lain lagi tuan. Hadis tadi kutip. Apa dia? Rasulullah nampak ada janggut, kemudian Rasulullah senyum, kemudian dia pergi, ketika dia balik tengok dia dah tak ada janggut, kemudian Rasulullah bermuka masam. Baik, pertanyaan kita, apakah bermuka masamnya Rasulullah menunjukkan kepada perkara tadi haram? Okey, dia tak boleh kata semua perkara yang bermuka masam menjadikan haram dalam hukum. Tak ada. Tak ada sumber hukum mengatakan kalau Rasulullah tu bermuka masam maka dia haram. Tak ada. Apakah terkadang bermuka masamnya Rasulullah tadi, itu saya kata tuan, menunjukkan bahawa perkara tadi digalakkan dalam agama tapi tak sampai kepada perkara wajib. Faham tuan ya? Rasulullah senyum tengok orang berjanggut. Rasulullah pun masam tengok dia tak berjanggut. Tapi apakah dengan Rasulullah bermasam muka melihat dia tidak berjanggut boleh menjadikan hukum tadi haram? Dah. Ulama tuan dia bukan ambil satu hadis tu je. Makanya dia campur hadis ni hadis. Dia jadikan satu khulasah. Kesimpulan mengatakan bahawa sebaiknya jangan cukur janggut. Bukan potong janggut tuan, cukur. Adapun potong janggut, merapikan janggut ni tak ada khilaf di antara ulama yang mengatakan benda tu tak boleh. Tak ada ulama mengatakan memotong janggut, cukur tuan antara dua beza. Cukur ni, janggut ni hilang, tu cukur tuan. Kalau rapikan ya macam bawang tu, handsome sikit. Balik Sarawak rapi sikit takkanlah serabut macam tu. Bawang boleh lah. Ini namanya tasrih. Tasrih ni dalam bahasa Arab katanya ialah merapikan janggut. Adapun merapikan janggut ni terkadang boleh jadi mustahab. Bila janggut dia betul-betul serabut. Ni ada orang yang berpahaman terlalu ekstrim tuan. Tak boleh sentuh langsung janggut. Dia punya janggut tuan satu ke atas macam enten tuan, satu ke bawah, satu ke sini, satu ke depan. Isteri dia pun takut tengok dia. Mak kata dia. Ini pun kata ulama tak boleh. Kenapa? Karena tasrih fi syai' matlubun fid din. Merapikan sesuatu tu itu dituntut dalam agama. Janggut tu istilah dia daripada sini sampai sini. Itu nanti kita akan kita akan Tahap yang untuk potong tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 ke apa ni? Sebab sekarang ni dia orang pakai yang dekat kedai kan. Tadi saya di bantai nombor 1. Tapi saya cakap dengan tukang kedai itu India tuan.
bagi sikit potong. Saya tertidur tu sekali, Allah, aku pendek betul. Dia pakai nombor 1, 2, 3. Mana tu? Abang suruh ini potong mah, kata dia. Alamak, aku cakap dia. Matilah tak aku kuliah aku lepas ni. Tak, kita nak. Itu kita akan sampai. Dah. Jadi mesti faham yang jadi khilaf untuk ulama itu ialah cukur. Khulasah, bukan satu hadis tu dia tuan. Campur hadis kata dia. Sebaiknya jangan cukur langsung. Sebaiknya. Tapi kalaupun dicukur tidak jatuh kepada tahap maksiat ataupun kefasikan. Dah, ini mayoriti ulama Syafi'iyah kita. Walaupun ada ulama yang jalur ekstrim kata tak, kalau cukur jadi dia fasik. Tapi ini pendapat tak banyak. Ini dia punya khulasah tuan. Adapun hadis tadi kata kenapa apa segala macam, terkadang Nabi senyum. Sama seperti macam ni tuan. Satu orang datang kepada Nabi, Ibnu Umar datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa dia? Ayahku suruh aku ceraikan isteri aku. Apa kata Nabi? Ceraikan isteri kau. Apakah kita boleh ambil hukum kalau ayah kita suruh ceraikan isteri kita, wajib kita ceraikan isteri kita? Tak, sebab ulama akan kumpulkan mengatakan ini hanya petunjuk. Dia bukan kewajiban. Nabi ni terkadang dia irsyad. Irsyadnya hanya menunjuk saja. Inilah yang terbaik. Itu Nabi irsyad nama dia. Macam tu juga dalam hukum janggut tadi. Memang kita nampak ada, faham tu tuan, tapi janganlah. Kadang orang tuan dia macam ni tuan. Hadis ni sebetulnya tu, bila saya baca hadis ni saya kira hadis yang riwayat mengatakan ada tergantungnya malaikat segala macam ketika air. Ni hadis ni kata dia tak thiqah. Betul, Nabi senyum ketika melihat ada janggut, Nabi masam ketika melihat ada janggut, itu hadisnya sahih. Faham tak ya? Terkadang itu tambah sikit. Sama lah dalam jemaah tabligh dulu kata apa dia? Kita tengok kalau ada kutip, apa namanya Bang Wan? Kutip sampah, satu sampah nanti bidadari di surga. Saya tak tahu hadis apa kata itu. Bidadari mana datang tak tahu saya. Wallahu alam. Mungkin tambah-tambah lebih-lebih. Saya tak tahu. Saya tak katakan itu salah. Mungkin daripada dapat riwayat. Saya tak tahu dah tuan. Tapi setakat yang kami belajar, bila saya tanya guru saya punya ahli hadis, katanya hadis tak wujud. Tapi memang bagus pun mengutip. Ni matlub, mustahab. Kita ambillah kotoran daripada itu. Macam tu juga tadi, ada malaikat bergantung segala macam. Bila kami kaji dulu katanya hadis ni tak thiqah. Ada perawi yang mengatakan hadis ni boleh jatuh kepada hadis yang apa kata tu, yang palsu. Tapi palsu dia bukan Nabi senyum, palsunya malaikat yang bergantung tadi. Okey. So settle tuan ya, apa hukum cukur janggut? Makanya ada orang kadang datang saya, Ustaz, saya nak masuk dalam ni tentera ni Ustaz. Dalam tentera saya tak boleh nak bela janggut. Apa hukum dia? Saya cakap cukur. Dah, seboleh mungkin buat. Kalau tak boleh, cukur. Dah, kalau tuan boleh cari kerja selain tentera, cari kerja. Tak Ustaz, saya tentera je kerja saya. Dah, cukur. Bukan perkara yang haram, tuan tak fasik. Pertanyaan kedua, macam tuan cakap tadi, janggut tu bermula dari mana? Janggut yang khilaf ulama, cukur dia tadi tu boleh ke tak boleh, ni dia. Ni tuan ya, ni. Bukan ni. Ini bukan janggut, ni nama jambang. Faham tu tuan ni? Ni je. Apa-apa yang ada dekat dagu. Ni, apa yang ada dekat dagu, yang melekat dagu tu namanya janggut. Itu namanya lihyah. Sebab dalam apa namanya tu, di dalam bahasa Arab ni bukan lihyah nama dia tuan. So ini kalau dicukur habis pun tak ada masalah. Tapi itu pun sebaiknya tinggalkan. Jangan cukur. Kenapa? Karena Nabi SAW pun dia tebal dari sini tuan. Kalau tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi punya janggut tu tebal. Tebal tuan, tebal. Tapi beza dia tebalnya Nabi, janggut dia terurus. Sampai Aisyah katakan dalam hadis, kalau aku sikat tu boleh jatuh. Kenapa? Saking lembutnya janggut Nabi. Kalau letak sikat dia boleh jatuh tuan. Bukan janggut kita letak sikat 3 sangkut tuan. Tak boleh lah. Kenapa? Dia punya pusing, dia punya bulu tadi tuan, ke atas bawah. Sikat tak tahu nak lalu mana tuan. Tapi kata dia, Sayyidina Aisyah dalam hadis kata dia, kalau sikat tu boleh jatuh. Itu yang nampak Nabi jadi handsome dengan janggut dia tadi. So kalau dicukur sini, ini tak ada khilaf langsung ulama. Tak ada khilaf langsung. Memang kata boleh. Tapi cukur sini, itu yang khilaf ulama. Kalau pun dicukur, kata dia, sebaiknya jangan cukur. Tengok pada keadaan. Tamam tu. Tapi kata dia, daripada zumru'ah, jangan cukur. Jangan cukur. Ini pendapat pribadi saya. Kalau nak tasrih, potong sikit boleh. Tapi sampai cukur hilang, wallahu alam. Itu saya tak tahu. Makanya orang banyak tanya saya kadang, Ustaz apa dia? Saya tengok Ustaz Abdul Somad tu cukur dia rambut. Mana saya tahu kata dia.
Faham tuan? Sebab dia ambil pendapat yang mengatakan bahwa faham tuan ya? Itu khilaf di antara hukum fiqh. Faham tuan? Walaupun dia boleh dibiarkan. Baik. Okey tuan ya. So itu masalah Isra dengan Mi'raj. Kenapa Ustaz Isra tu kafir, Mi'raj tak kafir? Okey, macam ni tuan. Isra kalau dinafikan kafir, Mi'raj kalau dinafikan dia tak kafir, fasiknya. Kenapa? Sebab jawabnya cerita Isra diwujudkan di dalam Al-Quran secara sharih atau jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Okey tuan ya. Dalam juzuk ke-15 Allah katakan Maha Suci Allah yang telah menjalankan Isra-nya Nabi daripada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mana dia? Allah cerita. Allah cerita, kita nafikan. Tak, Isra itu tak wujud. Maknanya kita menafikan Quran. Ketika kita menafikan Quran, maknanya kita jatuh kafir. Ingat tuan. Kenapa? Karena kata dia sharih. Yang dalam Quran itu kan sharih. Apa mana sharih Ustaz? Jelas. Apa mana jelas? Definisi jelas ialah tak perlu kepada tafsir. Kalau Allah dah cerita Allah jalankan Nabi pada malam hari dalam Al-Quran tuan, bukan nanti juzuk ke-15, Allah jalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perlu ke tafsir? Tak perlu tafsir lah. Macam mana? Allah memang isra'kan Nabi, tak perlu tafsir. Benda tak perlu tafsir kalau dinafikan jatuh kepada kafir. Ingat tuan, bukan semua menafikan ayat Quran boleh kafir. Okey, sebegitu tuan. Menafikan ayat Quran, apa hukum dia Ustaz? Tengok. Kalau ayat tadi kata dia nasun qat'i, apa makna nasun qat'i? Tak perlu kepada tafsir. Tak perlu tafsir. Qul huwallahu ahad. Allah tu ahad, esa, satu. Ini tak perlu tafsir tuan. Tak perlu tafsir. Ada orang kata, mungkin satunya Allah tu makna dia boleh dua, boleh tiga, tak perlu tafsir lah. Tak ada orang guna tafsir ni. Apa maknanya kalau ada orang percaya Allah tu lebih dari satu kafir? Kenapa? Ayat Quran jelas. Tapi kalau ayat Quran tadi perlu kepada tafsir, perlu kepada tafsir. Khilaf ulama dalam tafsir tadi. Apa contoh ni Ustaz? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Benda yang perlu tafsir. Allah bersemayam di atas langit. So kalau ada orang kata Allah bersemayam di atas langit, kafir ke dia? Belum boleh kita kata kafir. Kenapa? Mesti ada multi tafsir. Walaupun akidah kita kata Allah bukan di langit. Makanya kita tak boleh kafirkan, minta maaf orang Wahabi, tak boleh kita kafirkan walaupun mereka beriktiraf mengatakan Allah tu bersemayam di atas langit singgasana. Kita tak boleh kafirkan dia. Oh, kalau macam tu kafirkanlah. Kenapa? Ini berhala ini. Tak, ayat ini masih multi tafsir. Paham tuan kan? Dia masih multi tafsir. Jadi kita tak boleh salahkan dia. So ayat yang mengatakan Isra-nya Nabi ini tak perlu kepada tafsir. Dia mono, makna dia satu. Nabi Isra. Makanya orang yang menafikan Isra kafir. Adapun Mi'raj tidak dijelaskan secara jelas dalam Quran. Betul. Allah ada cerita dalam surah An-Najm. Ila sidratil muntaha sampai ke akhir, tapi ayat ni masih multi tafsir. Itu yang ulama kata kalau dia nafikan Mi'raj fasik, bukan kafir. Dah. Okey tuan ya. Makanya Syiah kenapa kita boleh jatuhkan dia kafir? Sebab dia menafikan Abu Bakar sebagai sahabat Abu Bakar bukan sahabat Nabi, kafir tuan. Kafir. Umar bukan sahabat Nabi, fasik. Beza tak Ustaz? Beza tak? Beza. Kenapa beza? Sebab yang disebutkan Allah dalam Quran hanyalah Abu Bakar sahaja. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi, ketika mereka berdua dalam satu gua dan Muhammad telah berkata kepada sahabatnya. Ulama semua, walaupun Ustaz kan ni ada orang katakan kan Allah katakan Muhammad berkata kepada sahabatnya, bukan Muhammad berkata kepada Abu Bakar. Mungkin sahabatnya ni boleh kita tafsirkan. Tak, sebab ijma' ulama semua kata sahabatnya di sini itu Abu Bakar. Tak ada ulama mengatakan selain Abu Bakar kecuali ulama Syiah. Buka mana-mana tafsir, tafsir Baghawi ke tafsir ini ke tafsir Sawi ke semua kata sahabatnya itu Abu Bakar. Makna dia kalau kita nafikan Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi. Paham tuan ya?
maka hukumnya kafir. Sayyidina Umar tak ada dalam Quran, fasik. Aku akui sahabat Nabi Abu Bakar, tapi aku tak akui Umar sahabat, Ali sahabat, Utsman sahabat, fasik. Dia masih Islam kan? Dia tak kafir lagi. Kenapa? Karena tak wujud. Paham tuan ya? Jadi itu saya cakap tadi, dia bukan macam ni tuan. Menolak hadis hukumnya fasik tuan, bukan kafir. Ni saya bukan memudah-mudahkan supaya kita boleh tolak, tak. Kita nak letakkan kedudukan dia di mana. Sebab sekarang ni ada puak yang memudah-mudahkan sampai tak mengkafirkan orang, ada puak yang memudah-mudahkan mudah mengkafirkan orang. Dua benda ni kita mesti tahu ilmu dia. Bila kita boleh kafirkan orang, bila kita tak boleh kafirkan orang. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, yang saya nak bawa topik kita hari ini tuan. Okey, 29. Makan hari ini tuan, Bang Wan bawa dari Sarawak. Kena siarak hari ni. Lama tak kena siarak ni tuan. Yang kedua, yang saya tak cerita Isra Mi'raj macam mana, saya rasa dah banyak orang cerita tuan. Tuan pun muak dengan cerita tu. Pertanyaan kita, apakah Nabi Isra dan Mi'raj ni gunakan tubuh dia atau hanya menggunakan roh sahaja? Itu pertanyaan kita kedua. Nabi Isra ni dia guna tubuh dia pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni satu tempat Kaabah. Dia memang sejajar dengan Kaabah tuan. Ni Kaabah sini kat bawah, Baitul Ma'mur ni ke atas. Makanya banyak orang buat kajian kata dia tak boleh kapal terbang lalu atas Kaabah sampai ke akhir dia. Okey tuan ya. Ini kajian adalah dia orang buka YouTube tuan. Adalah kajian dia orang katakan grafiti dia kuranglah berapa, saya tak tahulah macam macam. Cuman yang saya pernah tanya dengan syekh saya, kata dia sebab dia berhadapan dengan tu. So ada kemungkinan besar akan terjadi aksiden bila kapal terbang lalu sini. Karena sibuk malaikat turun naik di sini. Faham tuan ya? Sibuk malaikat turun naik di sini. Ada orang kata tuan, ini semua tahayul. Tuan, tadi saya pergi ke Rawang. Rupanya bawah Lata yang tol Rawang tu dekat Lata tu tuan. Ke bawah tu kan macam hutan kan, banyak rumah orang tuan. Saya pergi situ tu, ada satu karpun tu, dia tinggalkan. Dia tangkap anak isteri saya waktu melahirkan. Waktu lahir isteri saya dia yang tangkap, bukan waktu isteri saya bersalin, tak, waktu isteri saya keluar di atas dunia, dia yang tangkap. Faham tu tuan ya? Dia yang campur. So dia sekarang sana dengan suami dia. Dia ajak saya. Dia kata, "Ustaz, jom kita naik ke atas tu, ke rumah opah." Nama dia rumah opah tuan. Naik lagi saya atas gunung tu, tapi ada jalan kereta. Kata dia, "Ustaz, ni kami rumah sini memang banyak mata air tuan." Cantik tempat dia tuan. Memang dia tanah dia. Tapi kalau ada apa-apa Ustaz diam je. Cakap, "Kenapa saya diam?" "Ustaz diam je. Nanti kalau nak cerita kat bawah." Sampai sana sebelum zuhur tuan. Masuk je waktu zuhur tuan, wangi tempat tu, bau minyak atar. Saya pun dah mulai gatal nak tanya ni tuan. Gatal kan. Tapi dia suruh diam. Kan aku tak balik ni. Betul tuan. Air tu, dia ada satu mata air tu. Memang dia mata air, dia buat macam satu tempat wuduk. Memang saya lepas dah bawah saya tanya lah semua benda tu saya tanya tuan. Dan air tu yang keluar mata air tuan. Kalau orang tak kacau mata air tu, dia keluar macam biasa. Ini time nak masuk zuhur tu tuan, air tu macam ada orang ambil wuduk. Saya pun diam dah siap kami sembahyang. Saya balik bawah. Balik bawah saya baru berani tuan. Atas saya tak berani lagi tuan. Bawah saya baru berani tuan. Kenapa? Dia kata ini orang bunian semua. Faham tuan ya? Bau atar tu setiap waktu solat dia bau atar. Dah. Jadi cerita anak saya bawa kereta dia modify exhaust, bunyi tu bum 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 bum. Datang anak saya ke sini, waktu tu saya duduk sini. Datang anak saya ke sini kata dia. Waktu dia datang tu dekat waktu asar. Dengan dia bunyi lagi kereta bum 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 bum. Akhir kena baling batu tu kereta. Siapa yang baling bunyi yang tadi baling batu tu? Tak suka bunyi bum 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 tu. Mana tuan saya cakap kalau kena kereta saya ni insurans apa yang saya nak cakap kenapa pecah-pecah minum Ustaz kena baling batu orang bunian, orang pun apa bunian tak boleh claim tu tuan. Faham tu? Mana dia benda ni wujud tuan. Tu yang kalau kita buat kajian kenapa Baitul Ma'mur ni tak boleh lalu pesawat, ada dia punya tu ada, walaupun secara ilmiah kita tak boleh nak buktikan tapi ada.
Baitul Ma'mur ni kata Nabi satu kali tawaf, bukan satu hari tawaf. Satu kali tawaf yang sekali masuk berapa? 70,000 malaikat sekali masuk tu. Dan 70,000 tadi kalau dah habis tawaf dia akan keluar dan tak balik lagi. Dia keluar ni dan tak balik lagi. Dan tuan mesti faham yang malaikat ni hidup dia sampai hari kiamat. Maknanya kalau ada satu malaikat hidup dia dari kiamat baru nanti mati. Berapa banyak jumlah malaikat? Wallahu a'lam, itu kita tak tahu sampai sekarang. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Mudaththir apa tuan? La ya'lamu adaduhu illallah. Atau la ya'lamu junuduhu illallah. Tak ada tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah. Yang tuan tahu ni 10 yang wajib. Ini yang budak tadika ni yang wajib untuk diketahui nama dia. Yang banyak lagi kita tak tahu tuan seberapa banyak. Faham tuan ya? Itu tawaf dia. Tapi tak adalah malaikat yang tawaf pakai skuter tuan. Ada orang tanya saya, baru ni tuan, Ustaz, apa dia? Saya tengok kawan saya ni, kata dia tawaf pakai skuter. Apa hukum dia? Oh, ni berat pertanyaan ni tuan. Apa tawaf pakai skuter? Saya cakap, biarlah tawaf pakai skuter. Tawaf tu penting tuan pusing. Tak kisah pakai apa pun. Tak ada kata tawaf pakai mesti berjalan kaki, tak ada. Tak disyaratkan tawaf untuk berjalan kaki. Langsung tak ada syarat. Faham tuan ya? Tu jangan salahkan. Ustaz, mana lebih banyak pahala, mana lebih afdal? Tawaf pakai skuter ke tawaf jalan kaki? Dua-dua sama. Dua-dua sama. Tak, kata ustaz tu kalau pakai skuter pahala dia kurang. Kalau tak pakai skuter pahala dia banyak. Pandai kira ustaz ni. Tak tuan, dia macam ni. Ni Kaabah, tuan suruh tawaf. Dalam Quran tak ada suruh tuan pakai tawaf pakai kaki ke, pakai kuda ke, pakai keledai ke, pakai skuter ke, pakai pesawat ke, tak. Jadi tawaf. Dah. Tapi beza dia. Kalau tuan tawaf pakai kaki, jalan kaki tuan, terkadang kita nampak berasa letih. Yang menambah pahala tu bukan pahala tawaf tuan. Yang menambah pahala kerana tuan letih untuk beribadat. Faham tuan? Ajruki ala qadri nasabuki, kata Nabi. Pahala kamu ni ikut kepada. Makanya tuan solat subuh di sini, pahala kita tuan tak sama dengan orang solat subuh dekat Amsterdam waktu musim panas. Kenapa? Sebab dia orang subuh isyak pukul 12, subuh pukul 3 pagi. Faham tuan kan? Isyak pukul 12, subuh pukul 3 pagi. Saya pergi Amsterdam hari itu, jumpa dengan imam sana. Bila dia tahu saya belajar di Yaman, dia tawarkan saya untuk jadi imam situ. Saya cakap, wassalam, tak mau. 3 jam tidur. Jangan 3 jam. Kadang 8 jam sini pun aku telajak. Faham tuan? Kenapa tak sama Ustaz? Sebab dia orang 3 jam dah mesti solat subuh. Pahala solat subuh sama, tak beza. Tapi beza dia orang, ya Allah, dia orang berkorban, mujahadah, menahan ngantuk segala macam, mesti solat subuh. Pahala dia orang lebih banyak pada pahala kita. Macam tu juga tawaf. Tak boleh kata tawaf dengan kaki lebih afdal dan banyak pahala daripada skuter. Tak, tawaf dia sama, tapi pengorbanan dia berbeza. Okey tuan ya, tu hukum tawaf tadi. Tapi Nabi macam mana Ustaz? Nabi dari banyak-banyak tawaf, semua Nabi berjalan kaki kecuali satu kali pakai kuda. Dah. Nabi pakai kuda sekali je. Okey tuan ya. Baik. Tuan-tuan, Nabi ni Isra' Mi'raj, dia guna badan ke guna roh? Orang tanya saya. Kenapa? Sebab ada 2 riwayat. Tuan buka nanti. Kat Google pun banyak ni. Riwayat pertama kata Nabi pergi Isra' dan Mi'raj badan dia. Riwayat kedua kata Nabi pergi Isra' dan Mi'raj ruh sahaja. Faham tuan ya? Dah. Mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang? Kenapa saya cakap? Kan kita dah tahu Nabi pakai badan. Tak, sebab riwayat yang mengatakan Nabi pakai ruh, bukan pakai badan, ini riwayat Sayyidina Aisyah. Kuat. Kenapa? Kita tahu Sayyidina Aisyah ni isteri Nabi. Kuat. Dia punya riwayat ni kuat tuan. Kekuatan riwayat dia memang besar. Tapi kenapa kita semua ni dari dulu diajarkan Nabi Isra' Mi'raj ni pakai badan? Padahal riwayat ni disebutkan oleh sahabat, bukan Sayyidina Aisyah. Faham tuan sekarang kan? Ada orang yang mulai pertikaikan saya, dia kata macam tu. Sebab dia kata Nabi Isra' Mi'raj dengan roh dia, Nabi tak ikut badan. Kenapa? Sebab saya memilih riwayatnya Sayyidina Aisyah.
Aisyah katakan kadzaba. Nah, ini Aisyah katakan tuan ya, sungguh berdustalah sesiapa yang mengatakan Nabi pergi untuk Isra dengan badan dia. Ini kata sini Aisyah. Kadzaba. Berdustalah. Dah. Jadi sekarang saya nak tanya tuan, Nabi pergi Isra Mi'raj dengan badan ke dengan roh? Hah? Mana ni? Dah boleh ragu dah. Kalau saya tak bawa hadis ni, mungkin tuan kata dengan badan dia. Sekarang macam mana tuan? Mana satu ni? Tak jawab. Mana? Badan ke roh? Hadis dua-dua sahih. Tengok yang mana yang Aisyah kahwin lambat. Kahwin masa tengok. Dia kahwin masa dengan sahabat dulu ke, yang Nabi dengan sahabat ke, lepas tu dengan kita sahabat tu baru dengan Aisyah. Tuan, Maksudnya saya kat badan, kenapa dia benar dada dia kata? Okey. Benar dada masa naik kan? okey, badan belah dada masa naik, okey. Ada lagi tuan? Ni kalau masuk kelas boleh naik kelas 5 tu, hampir betul jawapannya. Sikit lagi, cuman kata dia saya akan ubah sikit. Okey tuan ya, betul, Nabi dengan badan. Jadi hadis Sayyidah Aisyah dia macam ni tuan. Dalam hukum hadis, mustalah hadis tuan baca, memang paling penting tu kita comparekan dulu hadis ni sahih kita sahih. Tu compare dia. Dah. Kalau dua-dua sahih. Okey tuan ya. Dua-dua sahih ni, dua-dua. Macam Sayyidah Aisyah dengan ni dua-dua sahih. Maka kita naik step kedua untuk bandingkan dia. Dia tak boleh terima dua-dua tu dulu tuan. Oh sorry, sebelum kita nak bandingkan, kata ulama, sebelum bandingkan sahih ke tidak, boleh tak dia digabungkan dua hadis ni? Faham tuan ya? Di apa itu? Dua hadis ni kita jadikan satu erti dia. Okey tuan ya? Contoh dia mana Ustaz? Contoh dia, ada hadis mengatakan solat jemaah 27, ada hadis kata 25. Ada sebagian ulama katakan tuan, hadis ni boleh digabungkan Ustaz. Apa dia? Kalau dia solat jemaah dia dapat 27 kali 25. Tak ada tuan. Betul kan? Dalam fadilah amal dia tulis macam tu kan? Kalau selagi boleh siapa? Banyak sikit kan? Tapi tak boleh bercanggah. Satu kata pakai badan, satu pakai ruh. Mana boleh gabungan ni? Kita naik step kedua. Macam mana kedudukan hadis dia? Sahih kata. Dua-dua sahih. Next step ketiga tuan. Apa dia? Tengok berapa jumlah perawi dia. Dua-dua perawi dia satu. Aisyah satu, sahabat dia satu. Okey tuan. Naik step berikutnya. Apa step berikutnya? Tengok umur dia ketika meriwayatkan hadis. Dah, ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Aisyah berapa umur dia? 5 tahun. Karena Nabi tahun ke-11 dia nikah, umur Aisyah 7 tahun. Terjadinya Isra Mi'raj sama ada 9 atau 10, khilaf ulama, anggaplah dia 6 tahun. Bukan kita kata Sayyidina Aisyah tipu. Ini saya tuan ya. Cuma ketika kejadian Isra dan Mi'raj, ketika itu Sayyidina Aisyah belum baligh. Paham tuan ya? Dan di dalam hukum kita, perkataan kalau ada orang baligh bukan baligh, kita mesti ambil kesaksian orang yang baligh. Yang tak baligh kita tak boleh ambil. Paham tuan ya? Karena lafaz dari orang yang belum baligh tidak dikira dalam agama. Makanya, ini makanya tuan ya, saya cerita sikit bab hibah ni. Tapi saya cerita ni, saya bukan ejen takaful. Paham tu tuan ya? Ada orang kata saya, Ustaz, apa dia? Ustaz buat hibah kan? Saya buat. Saya buat hibah, isteri saya buat hibah. Nah tuan ya? Bukankah hibah tu faraid kan Ustaz segala macam? Yang difaraidkan harta yang dah wujud. Harta yang belum wujud dia tak faraid. Ingat tuan ya? Harta yang belum wujud itu tak faraid. Harta yang dah wujud, harta yang belum wujud boleh diwasiatkan. Walaupun kepada isteri atau anak. Tapi kalau harta yang dah wujud, rumah dia dah wujud dah ni, dia wasiatkan, rumah ni semua untuk isteri aku, anak aku tak dapat. Tak boleh. Ini faraid. Kenapa? Dia dah wujud. Dah, saya kata saya buat. Isteri saya buat sekian, saya buat sekian. Penama Ustaz siapa? Saya kata, penama saya kalau saya mati saya bagi isteri saya 100%. Kalau isteri saya mati, dia bagi saya 100%. Dia kata, oh percayanya isteri Ustaz gitu. Saya kata, kenapa? Saya buat hibah makcik ni tuan. Tapi saya tak buat nama suami saya. Kenapa? Kalau dia dapat dia kahwin lagi lah. Aku cakap aku dah mati. Aku dah fikir dia kahwin ke tidak. Dia punya cemburu sampai dalam kubur tuan. Kalau betul kahwin kena cekik suami dia macam hantu kalimah tu. Dah mati kok urus dengan zamaniyah tu. Tak payah urus duit tuan. Tu tuan. Dengan zamaniyah pun tak lepas. Macam mana nak urus suami dia kahwin ke tidak?
Okey tuan ya. Saya tak Ustaz. Saya buat, suami saya dapat 10% je. Jadi 90% bagi anak saya semua. Saya cakap, saya gila je. Saya kata, puan, macam ni. Kalau puan bagi 90% kepada anak, dan anak puan tu dah balik belum? Belum. Kalau puan mati sebelum dia balik, 90% dia semua kena tahan. Kenapa? Karena belum akaun dia tak boleh guna. Faham tuan ya? Kenapa? Dia belum balik. Lafaznya orang belum balik. Walaupun dia dah umur 10 tahun, dia kata, tak apalah sekarang. Tak. Dalam hukum kita pun dunia, tuan, amanah raya akan tahan sampai umur 17 tahun. Lepas tu baru dia akan lepaskan. Dan terjadi sekarang yang lelaki pula dibuat macam tu juga, balas dendam dengan isteri dia, tuan. Apa yang terjadi sekarang? Bila meninggal dia, isteri dapat 10,000, 20,000, yang 100, 200,000 sekarang tersimpan. Jadi isteri nak biayakan anak sekolah, makan, pakai duit apa? Pakai duit apa, tuan? Faham tuan kan? Jadi pandai-pandailah kautin, faham tu tuan. Janganlah sampai ke mati pun nak cemburu. Saya pun kata, saya tanya isteri saya, adik, saya panggil saya yang tak takut ke kalau Abi mati nanti? Kata dia, kalau saya mati nak kahwin 3 kahwin lah. Aku tengah sibuk jawab malaikat. Dia punya jawaban dia. Betul juga. Dia tengah sibuk jawab malaikat punya soalan tu. Apa pula nak fikir kahwin ke tak kahwin? Ada betul dia kata, tak, nanti kalau dia kahwin dia tinggalkan anak maksudnya. Itu dia dosa dengan Tuhan lah. Faham tu tuan? Kalau nak tinggalkan sikit 5%, 10% boleh. Tapi jangan sebagian besar. Nanti nak besarkan anak banyak sekarang tuan. Kaya. Tapi kaya dia harta kena tahan. Kaya dia ni harta kena tahan. Tak boleh nak buat apa. Faham tuan ya? Tapi ingat, bahagian anak still bahagian anak. So, kita seakan bagi 100% ni, ini secara administratif supaya duit tu boleh keluar, tu je yang penting. Lepas tu kita buat agreement belakang. Anak dapat sekian. Dan apa yang diwasiatkan pada agreement tu, bapa dia wajib ikut. Contoh, dia hanya dapat dari dia 1 juta, bapa dia dapat 500,000 untuk anak. Bang tuan ya, waktu meninggal ayah dia ni, mak dia dapat contoh 500,000 sahaja. Okey, tuannya 500,000 untuk anak. So 500,000 untuk anak ni tak boleh kacau tuan. Dah, nafkah dia boleh ambil dari situ. Faham tuan ya? Nafkah boleh ambil dari situ. Sekolah boleh ambil dari situ. Tak, saya pegang 1 juta ni. Tapi mesti faham, 500,000 ni orang tak apa. Saya nak kahwin lagi. Karena kahwin ni suami saya umur 24, saya umur 42. Dia kahwin dengan berondong tuan. Tahu berondong, lagi muda. Saya punya kos kahwin 700,000. Jadi 500,000 duit saya ambil 200. Haram, berdosa. Ambil duit anak ni berdosa tuan. Faham tuan ya? Itu masalah dia tadi. Jadi itu saya kata tadi, Sayyidina Aisyah ketika itu belum balik. Bukan kita tak percaya hadis dia, tapi kekuatan seseorang. Ingat tuan ya, kekuatan seseorang. Ketika dia mengatakan bahawa Nabi dengan badan dan diriwayatkan oleh orang yang dewasa. Maka hadis yang mengatakan Nabi pergi dengan badan lebih kuat daripada hadis yang itu dia punya jawaban tadi. Itu dia compare. Macam hadis yang mengatakan boleh tak kencing berdiri? Sebab apa? Sebab dalam hadis Sayyidina Aisyah keras tuan. Dia katakan kadzaba, berdusta orang yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri. Berdusta. Padahal Hanzalah meriwayatkan dalam satu hadis, waktu Nabi bersafar, dia disuruh Nabi untuk ambil batu, dan ketika itu Nabi tengah kencing dalam keadaan macam mana Sayyidina Aisyah boleh kata dusta? Macam mana tuan? Ada ke dia orang gaduh tak? Sebab Aisyah bercakap ikut kapasiti dia yang mengatakan Nabi yang dia nampaknya kat rumah sahaja. Makanya kalau hadis berhubungan dengan suami isteri, hadis Aisyah paling kuat. Tapi kalau hadis mengatakan ni tak, Hanzalah betul tak salah dia. Huzaifah betul tak salah dia. Yang dia kata-kata sebab itu yang Aisyah nampak. Faham tuan ya? Itu yang Aisyah nampak. Tapi ingat, di dalam sistem mustalah hadis, apa yang seorang sahabat nampak belum tentu jadi hukum. Sebab mungkin dia tak nampak benda yang dia tak nampak lagi. Makanya di dalam hadis kunut, ni saya bawa lagi tuan, ada di orang bawa kata kunut ni tak ada. Sebab sahabat ditanya oleh anak dia, ya bapakku, apakah engkau mendapati orang berkunut ketika subuh? Kata bapak dia, aku tak pernah jumpa di zaman Nabi ataupun di zaman sahabat yang mereka berkunut. Dia jadikan hadis ni kata dia kunut tak ada. Yang sahabat nampak tu seorang, dan dia tak selalu solat jemaah dengan Nabi. Mungkin satu masa Nabi pernah solat jemaah yang kunut dia tak hadir.
Kenapa? Sebab Sayyidina Anas pula meriwayatkan hadis, kata dia, la zalan nabiyya kunutu hatta yufariqud dunya. Nabi ni tetap berkunut sampailah dia meninggal. Jadi hadis ni berjangkakan. Tak, sahabat bercakap ikut kapasiti dia. Faham tuan? Di dalam mustalah hadis ni mesti faham. Dia tak boleh, makanya hadis janggut tadi tak boleh satu je ambil. Tak, dia ada compare hadis dia, kata dia. Faham tuan-tuan ya? Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi tetap berpergian sana dengan menggunakan badan dia. Dan kemudian dikuatkan dengan hadis isteri Nabi yang mengatakan bahawa memang dia tak sedar ketika Nabi pergi, tapi dikatakan ketika Nabi SAW tidur kembali, tempat tidur dia tu dah mulai sejuk. Mana dah lama ditinggalkan oleh orang. Sebab kalau tempat tidur dia bersatu dengan orang, jadi dia macam hangat sikit, tapi karena dah lama ditinggalkan, jadi dia sejuk. Ada hadis tu, cuma ala kulli hal Nabi tetap pergi dengan badan dia. Okey tuan, ini yang dua faedah yang selalu saya bawa. Adapun faedah yang ketiga bagi saya 5 minit, mengatakan bahawa Nabi SAW bila sampai Sidratul Muntaha, kata Jibril apa? Kalau aku satu langkah lagi melangkah, aku akan terbakar. Maka hai Muhammad, engkau jalan. Dari sinilah banyak puak-puak entah Wahabi mengambil keputusan mengatakan ini dalil kalau Allah tu di langit. Sebab Nabi dah sampai langit ke-7. Faham kan? Nabi sampai langit ke-7. Apakah ini dalil dia? Kita dipatahkan tuan. Kata dia, kita tetap yakin Allah tidak di langit. Cuma kenapa di dalam benda ni, di dalam hadis ni, Nabi pergi ke langit kemudian jumpa Allah? Jawabannya, sebab perjumpaan Allah dengan Nabi ni tuan, Allah nak jumpa dan bermula bukan jumpa dia. Allah nak bermula perjumpaan Nabi ni dari satu tempat yang suci. Okey? Bumi tak suci dah karena banyak maksiat. Banyak terjadi kemaksiatan. Jadi mana yang suci? Setakat ni yang suci itu di langit. Makanya syaitan pun setelah diusir daripada syurga, dia tak boleh pergi ke langit sama sekali. Apa kata dia? Rujuman lish syayatin. Apa makna dia Ustaz? Bintang-bintang ni tugas dia ialah untuk menjadi rajam kepada syaitan. Kalau dia naik je ke atas, syaitan hanya boleh naik sampai langit ketiga aja. Menurut riwayat, katakanlah ikut dan cerita dia, langit ketiga aja. Tu yang syaitan terkadang dia dengar tuan apa yang terjadi di atas dunia. Sebab ahli langit ni semua bercerita tentang kejadian di atas dunia. Dia orang lagi kuat, dia punya TikTok kat atas tuan, FB dia kuat tuan. Itu yang syaitan terkadang dengar. Makanya selalu kita dengar, dari 1000 kata syaitan, 1 boleh percaya, 999 jangan percaya. Kenapa? Sebab dari 1000 tadi tu yang dengar, tak semuanya betul, satunya betul. Betul tuan, orang atas ni dia cerita tentang apa yang terjadi, akan terjadi di dunia ni, di bumi ni. Faham tuan? Sampai langit ketiga, dia akan datang, kata dia macam bola api yang berbentuk bintang, dia akan halau syaitan. Syaitan tak boleh masuk dah. Jin kafir tak boleh masuk dah.